Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Muhammad Mukri bin Sazal Arifin dari kelas 3-2 SMK Kuala Selangor. Alhamdulillah, rakan-rakan, pada hari ini kita berada di sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum dengan kepercayaan masing-masing. Secara tidak langsung juga, kita dapat mengenali budaya dan cara hidup yang berbeza. Jadi, sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina baru-baru ini, saya ingin kongsikan dengan kawan-kawan serba sedikit info tentang perayaan tersebut. Jom kita tengok. Sebelum dinasti Qin, tarikh perayaan permulaan sesuatu tahun adalah tidak jelas. Barangkalinya, awal tahun ini bermula dengan bulan 1 ketika dinasti Xia, bulan 12 ketika dinasti Shang dan bulan 11 ketika dinasti Zhou di China. Namun, adalah diketahui bahawa bulan lompat yang dipakai untuk memastikan kalender Qamari selari dengan matahari sentiasa ditambah selepas bulan 12 ketika dinasti Shang menurut catatan tulang orakel yang masih wujud dan Zhou menurut Sima Qian. Maharaja pertama Cina Qin Shi Huang menukar dan menetapkan awal tahun pada bulan 10 pada 221 sebelum Masihi. Sama ada tahun baru diraihkan pada awal bulan 10 atau bulan 1 atau kedua-duanya. Itu tidak diketahui. Pada 104 sebelum Masihi, Maharaja Wu yang memerintah sewaktu dinasti Han menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun yang masih kekal sampai masa ini. Menurut legenda, pada zaman dahulu, Nian ialah seekor raksasa pemakan manusia dari pergunungan dalam versi-versi lain dari bawah laut yang muncul setiap 11 tahun sekitar musim sejuk untuk memburu manusia. Orang ramai kemudiannya percaya bahawa raksasa Nian sukar menahan bunyi bising dan warna merah, maka mereka mengusirnya dengan letupan, bunga api dan penggunaan warna merah secara meluas. Adat-adat inilah yang membawa kepada perayaan Tahun Baru Cina yang sulung yang bermaksud menyambut Tahun Baru membawa erti harfiah meredah raksasa Nian. Sambutan perayaan Tahun Baru Cina disambut dengan menziarahi ahli keluarga, saudara mara dan sahabat serta penggunaan warna merah yang berlebihan. Ampau diberikan kepada orang muda dan kanak-kanak oleh orang tua dan yang telah kahwin. Acara terbesar pada malam Tahun Baru Cina ialah makan besar. Hidangan yang terdiri daripada ikan terdapat di atas meja makan untuk tujuan paparan sempena jamuan ini. Di China Utara adalah juga menjadi adat untuk memakan ladu untuk jamuan ini. Ladu melambangkan kemewahan kerana bentuknya berupa jongkong emas Cina. Jamuan pertemuan semula diadakan pada malam sebelum Tahun Baru ketika semua ahli keluarga sama ada tinggal di rumah atau jauh dari kampung halaman yang bertemu untuk perayaan. Jamuan ini biasanya diadakan di rumah yang didiami anggota keluarga paling tua. Jamuan ini amat kaya dengan makanan yang lazimnya merangkumi daging ayam dan ikan. Ikan sebagai makanan penting, tidak dimakan sampai habis. Sebaliknya, bakinya disimpan semalaman. Bab pepatah Cina yang bermakna semoga ada lebihnya setiap tahun. Yang sama bunyinya dengan semoga ada ikan setiap tahun. Masyarakat Cina percaya bahawa semakin tinggi yiseng diangkat ketika digaul, maka lebih banyak kemakmuran yang bakal dinikmati sepanjang tahun. Yisang merupakan menu wajib setiap kali meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Menu ini biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka dan dianggap sebagai simbol penyatuan dan lambang kemurahan rezeki yang akan diperoleh sepanjang tahun tersebut. Dalam bahasa Cina, perkataan Yi bermaksud ikan yang turut membawa pengertian lain iaitu kekayaan berkekalan. Perkataan Sang pula merujuk kepada mentah dan turut mempunyai maksud lain iaitu hidup serta kebangkitan. Pendek kata, hidangan Yi Sang ini melambangkan simbol kemewahan dan panjang umur.
Inti yisang ini biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti ikan mentah iaitu ikan salmon, hirisan sayur-sayuran seperti lobak merah, lobak putih, bijan, kekacang yang ditumbuk, halia, buah abung, jus limau, serbuk 5 rempah dan keropok rangup. Secara tradisi, angpau atau sampul merah diedarkan sepanjang sambutan Tahun Baru Cina oleh pasangan suami isteri atau orang tua kepada muda-mudi yang belum berkahwin. Adalah satu kebiasaan untuk orang dewasa memberi sampul merah ini kepada kanak-kanak. Sampul merah ini sentiasa mengandungi wang sama ada 2 ataupun RM100. Jumlah wang dalam ampau sepatutnya bermula dan bukan berakhir dengan angka genap, kerana angka ganjil dikaitkan dengan wang tunai yang ditukarkan dalam upacara pengebumian. Oleh sebab angka 4 dianggap membawa sial, kerana perkataan untuk 4 sama bunyinya dengan mati, maka wang dalam ampau tidak boleh berjumlah RM4. Sementara itu, angka 8 dianggap bertuah kerana sama bunyinya dengan kaya, maka RM8 selalu didapati dalam ampau. Pada zaman silam, batang buluh yang berisi serbuk meriam dan dibakar untuk menghasilkan letupan kecil pernah digunakan di China untuk mengusir puaka. Pada zaman moden pula, kaedah ini berubah menjadi penggunaan mercun pada musim perayaan. Mercun biasanya diikat pada tali panjang berlakur yang digantung. Setiap batang mercun digulungkan dalam kertas merah kerana warna merah itu bertuah dan berisi serbuk meriam dalam terasnya. Apabila dibakar, mercun melepaskan bunyi meletup-letup yang kuat. Oleh sebab mercun biasanya berangkai dalam bilangan ratusan, mercun menghasilkan letupan memekakkan yang dipercayai boleh mengusir roh-roh jahat. Penyalaan mercun juga melambangkan peristiwa yang ria dan menjadi satu aspek penting dalam sambutan Tahun Baru Cina. Pemakaian yang melebihkan warna merah sering dipakai sepanjang Tahun Baru Cina kerana mudi percayai warna merah akan menakutkan roh jahat dan nasib malang. Tambahan, orang yang memakai baju baru dari kepala hingga kaki pula melambangkan permulaan baru pada tahun baru. Pantang larang suatu perayaan Tahun Baru Cina dari segi tuah baik. 1. Membuka pintu dan tingkap dianggap menjemput masuk tuah pada tahun baru. 2 pula, membiarkan lampu menyala semalaman dipercayai menghalau hantu dan puaka pembawa musibah yang mampu mempengaruhi nasib sekeluarga sepanjang tahun. 3. Gula-gula dan manisan dimakan untuk memanaskan nasib sepanjang tahun bagi pemakannya. 4. Pembersihan rumah di setiap sudut wajib dilangsungkan sebelum hari tahun baru agar mudah menerima tuah bagi tahun yang menjelang. 5. Ada orang yang percaya bahawa apa yang berlaku pada hari pertama mencerminkan peristiwa yang akan berlangsung sepanjang tahun. 6. Memakai selipar baru yang dibeli sebelum tahun baru bermaksud memijak orang yang bergosip tentang pemakainya. Pantang larang sewaktu perayaan dari segi nasib malang atau tuah buruk. 1. Membeli kasut baru dianggap pembawa malang bagi sesetengah orang Cina kerana perkataan bahasa Kantonis bagi kasut sama bunyinya dengan perkataan kasar atau sukar. 2. Membeli seluar juga dipandang sebagai pembawa malang kerana perkataan Kantonis bagi seluar sama bunyinya dengan pahit. Namun ada yang menganggapnya sebagai positif kerana perkataan bagi seluar dalam dialek itu juga sama bunyinya dengan kaya. 3. Menggunting rambut juga ditegah kerana perkataan bagi rambut sama bunyinya dengan hasil. Maka menggunting rambut juga dipandang sebagai memotong hasil dalam bahasa Kantonis. 4. Mencuci rambut juga dianggap sebagai mencuci keluar kekayaan. Namun perihal kebersihan sering telah mengatasi tradisi ini. 5. Menyapu lantai juga dilarang pada hari pertama kerana ini akan menyapu keluar tuah bagi tahun baru. Tahun Baru Cina pada tahun ini dilihat pada kalender Cina adalah tahun lembu yang membawa simbolik tahan lasak, rajin serta produktif dalam semua aspek kehidupan. 听到一声集体，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭
喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜。